Assalamualaikum. Ini juga hai. Clap. Belum apa lah clap. Okey, setelah sekian lama kita orang tak upload video dekat YouTube. So ni kira jangan. Haris. Okey, dia stres. Ada apa buka je. Okey, dia tunjuk rambut dia. Dia dah ada rambut. Dia dah Kawan. Umi, kenapa pakai ten topi? Saya dah ada rambut. Okey. Okey, dah tak apa dah. Bagi dia mic. Nah. Nak mic. Okey, setelah sekian lama tak upload video kat YouTube. So ni video comeback yang pertama. So sempena hari bapa. Yeay! Clap. Muka dia. Okey. Nah. So, Haris ada apa-apa nak tanya dekat Abi interview? So, kita orang akan buat Q&A ringkas. Yang ni Q&A bukannya soalan daripada orang luar ataupun followers. Ni adalah Q&A daripada Abi dan Umi. So dari Umi untuk Abi dan dari Abi untuk Umi. Okey. Dari Haris tak ada sebab dia tak pandai cakap lagi. Nanti akan datang kalau dia pandai cakap baru suruh dia tanya. Dan sebelum tu nak bagi tahu yang video ni memang kita orang tak ada planning. Bukan masa tak ada planning, maksudnya kita orang tak ada nak cakap apa pun semua tak ada. Ni memang just direct je. Tak ada scripted. Kita orang memang terus jom buat macam tu je. Dan insyaAllah tak ada edit jugalah. Sebab senang lepas buat kita akan terus upload je dekat YouTube. So, kita nak mulakan macam mana? Sayang lah. Mulakan dengan bismillah. Okay, jom mula. Macam mana? Sayang mula dulu ke? Sayang lah dulu. Okay. Kita ada lebih kurang dalam berapa minit je. Okay, nah. Okay. Mana ada punya tadi? Ni, nak main. Ni? Wow. Okay. So kita akan mulakan soalan pertama yang Sis Daya dia akan tanyalah. Okay, so soalan pertama sayang. Okay, soalan pertama. Since hari ni adalah hari bapa, so nak interview Abi. Tanya, apa perasaan Abi dah jadi ayah? Beza tak sebelum jadi ayah, lepas jadi ayah, dan apa perasaan? Okay, ni soalan pertama Sebenarnya memang tak planning, tak tahu nak cakap apa. Tapi insyaAllah kita akan cuba jawab lah. So, perasaan dan pengalaman yang pertamanya beza lah. Kalau daripada kahwin dengan sebelum kahwin pun dah beza. Apatah lagi dah kahwin, ada anak. Jadi antara perbezaan atau pengalaman dan juga perasaan, of course dari segi masa rehat. Sebab dulu kalau tak ada baby, memang kita akan tidur bila-bila masa. Memang tak payah pening nak fikir apa pun. Paling kurang fikir diri sendiri dengan isteri lah. Sekarang ni kita kena fikir orang yang ketiga. Kita kena ikut waktu dia. Walaupun Haris sebenarnya dia banyak masa dengan Umi Haris lah, dengan Sisi Daya. Sebab nak tidur dia akan cari mak dia. Tapi still lah kita, yelah kadang kita faham lah orang perempuan kan, bukan senang nak tidurkan baby. So soalannya berkaitan perasaan pengalaman dan perasaan. So tu pengalaman. Okay, yang pertama kan Abang cakap dari masa tidur. Masa tidur berubah. Dan yang kedua berkaitan dengan security. Contoh maksudnya macam ni, kalau dulu kita orang pergi mana naik motor, lepas tu tak kisahlah apa-apa kan. Tapi sekarang ni dah tak boleh. Sekarang ni kena banyak fikir. Kalau nak naik motor, sesuai tak untuk baby macam mana? Sayang pun nak jawab. Macam mana kalau naik motor, kalau berlaku apa-apa kan, sebab kita bawa baby. Macam baru ni kita naik motor, lepas tu tapi tengah panas, motor tu tengah panas kan. So motor tengah panas sebab bawah matahari. Jadi bila letak Haris kat depan, nampaklah Haris tak semangat nak pegangkan side mirror tu. Panas lah tangan dia. Mungkin panas. So kita tahulah. Cuma waktu tu sebab memang kita terdesak nak pergi bergerak kan. Sebab kita parking jauh. So kita naik motor. So kita boleh ubah. Okay, Haris bila panas macam tu kita ubah lah. Haris tak boleh duduk depan. Duduk belakang. Tapi kalau petang-petang memang Haris duduk depan. Sebab dia sejuk dah kan. So itulah antara pengalaman bila dia jadi ayah. Perasaan? Okay, perasaan sebenarnya seronok sebab dulu pernah terfikirlah sempat ke nak rasa ada anak. Dan alhamdulillah Allah izinkan dapat rasa anak. Kita nampaklah daripada dia lahir sampai sekarang kan. Dan syukurlah sebab majoriti urusan kerja tu memang Umi Haris yang uruskan. Mandikan, basuh berak, basuh kencing.
Ya ke? Basuh kencing? Maksudnya uruskan dia lah mandi apa semua kan. Tapi Abi Haris jaga daripada sudut lain. Mematikan dia, jaga kalau ada nak masak ke, tolonglah jagakan. tapi macam tukar paper apa semua tu memang kita akan tolong jugalah. Kadang-kadang pun Dan lagi waktu dia kecil, sebab dia sekarang dia dah lasak, dia dah berjalan pakai pamper susah. So dia ada cara dia. Macam Abi, dia jarang buat. Masa kecil je dia buat. Sebab Haris terbaring je kan. Sekarang dia dah lasak. So Umi yang selalu buat. Umi tahu cara nak handle bila dia berjalan dekat. Contoh macam nak cuci dia punya berak kan. Dulu senang, atas katil je boleh buat. Pakai tisu kan, boleh kan. Sebab dia tak bergerak pun. Dia sekarang dia dah lasak. Lepas tu buat kat bilik air. Macam mana nak handle dia supaya dia tak terjatuh apa semua. Umi yang selalu buat lah sebab tahu macam mana cara. So Abi bagi urusan lain lah untuk dia buat. Okay, so itu je lah untuk soalan pertama. Soalan kedua, apa lagi nak tanya? Bagi 3 soalan je lah kan? Okay. Yang kedua, apa namanya, bila kali terakhir Lain. nak mana boleh pilih soalan? Okay. Tak tahu soalan tapi rasa macam tahu nak tanya apa. Tak tahu lah soalan apa. Okay, apa? Okay, bila kali terakhir mandikan Haris? Kali terakhir mandikan Haris tu berdiam. Kali terakhir bila kali tak kami. Okay, kali terakhir tak ingat bila. Sebab memang jarang lah. Memang kalau mandikan ni Umi Haris dah selalu mandikan. Sebab dia dah lasak sekarang. Dia dah lasak. Masa kecil pernah Dia, okay. Abi yang mandikan. Tapi kena ingat, bukanlah maksudnya kita tak buat langsung. Kita buat. Dan kita pun ambil ehwal macam urus beli barang-barang Haris untuk macam pampers ke apa semua. Kalau macam basuh baju, macam urusan rumah, biasanya basuh baju Abi yang uruskan lah. Sebab kita orang maksudnya skop kerja tu kita orang ada lah. Dah kena bahagikan dua. Macam masak Umi, kadang-kadang Abi juga macam makan malam apa semua kan. So Umi jaga Haris, Abi yang buat. Tapi ada setengah kalau macam mandi kan semua, majoriti memang Umi Haris yang buat lah. Dia ada pet elder sekarang. Dia sekarang mandi, dia ada gaya dia yang kita kena handle betul-betul sebab dalam air kan licin kan. So kali terakhir jarang lah. Jarang. Sebab dia dah makin Haris dah besar ni, dah jarang dah dia mandi. Mungkin lepas ni dia pandai betul-betul jalan, dia dah safety lah sikit kan. Boleh lah Abi mandikan balik. Sebab sekarang ni dia suka dalam bilik air kan. Dia tak pandai berdiri yang, maksudnya dia dah boleh berdiri, dah boleh jalan. Cuma nak macam tiba-tiba kan licin, dia tak pandai nak handle daripada jatuh. Macam tu, so kena pegang, ada cara pegang dia yang betul lah. So nanti lepas ni dia tapi besar. kalau tanya kali terakhir ada kan? Ada 2 minggu lepas. Abang yang tak ingat. Ada. Okey, yang ketiga. Okey, soalan last lah yang ketiga. Okey. Apa ni pun macam spontan kan? Tak sediakan soalan pun. Okey. Apa yang abang expect dan harapkan dalam keluarga kita? Untuk Haris ke, untuk sayang ke? Okay. So expectation atau harapan lah. Jadi harapan sebenarnya ialah bila dah kahwin ni, dia betul lah orang kata bila dah kahwin ni kita kahwin dengan diri orang tersebut. So macam sekarang dah ada isteri, dah ada anak. Dia cakap hai. So yang sebenarnya berharaplah semoga kebahagiaan, kekekalan lah dari dulu kini dan selama-lamanya sampai syurga insya-Allah. Dan tak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang kita orang pun biasalah kan, orang muda, lepas tu kadang daripada kecil pun kita orang bersikap faham. Itu biasalah. Orang kahwin ni memang macam tu. Dulu nampak dia memang awal-awal dulu sweet, lepas tu memang setahun pertama kot, 6 bulan pertama kan. Tu fasa honeymoon. Tak ada gaduh. Bukanlah tak ada gaduh, maksudnya fasa honeymoon dan kita nak kenal. Ada gaduh. Kita nak kenal hati budi masing-masing. So
So harapnya mudah-mudahan lepas ni kita akan berkekalan bahagia hingga syurga. Amin. Dan cubalah insyaAllah lepas ni kalau ada masalah kita cuba duduk berbincang. Masalah ni bukanlah masalah gaduh apa. Maksudnya kalau nak beli apa, kita bincang. Kita cuba back to basic atau back to normal time awal kita orang kahwin dulu. Waktu tu memang lain kan. Nak beli barang apa kita bincang apa semua. Cuma sekarang ni sebab kita orang dah kurang berbelanja, cuma beli barang yang penting-penting je lah. Cuma barang dapur memang Umi akan listkan, Abi akan pergi beli. Sebab sekarang PKP semua kan. So sebab tu lah masa tadi kan, kerja dalam rumah tu kita orang dah dibahagikan dah. Cuma tak adalah bahagi macam ni tak adalah sampai mati buat benda tu. Cuma masa sekarang macam tu lah contoh. Contoh dah bahagikan, tapi kalau seorang tu tak sempat buat, seorang boleh cover. Contoh macam ni lah, kalau buat masak jaga Haris ni Umi. Tapi kalau basuh baju, beli barang dapur, angkat barang, tu semua kerja Abi. Tapi tak semestinya dia seorang je kena buat. Cuma kadang-kadang masak, kadang-kadang memang fully Umi yang buat lah. Pagi, tengah hari, malam. Cuma kadang-kadang malam Abi ada tolong sikit. Buat jugalah. Lepas tu itulah harapannya, semoga kita berbahagia sampai syurga insyaAllah. Dan kita cuba baikilah baik akhlak kita. Sebab dan yang paling penting nak belajar-belajar untuk jaga hati sebenarnya. Jaga hati Haris dengan jaga hati Umi. Okay, last soalan untuk ni apa yang abang paling suka pada Haris, pada anak kita? Apa yang abang paling suka? Okay, apa yang abang suka dekat Haris? Okay, sebenarnya suka Haris ni dia sebab aktif lah. Dia aktif. Dan yang kedua dia perangai dia comel lah. Perangai dia comel. Dan dia bukanlah orang baby yang suka nangis. Dia nangis kalau tak kena lah, macam mood dia lapar, panas, ngantuk itu je. Dia tak ada tiba-tiba nak nangis. So sukalah dengan Haris. Alhamdulillah besaran dia. Masa malam pun dia kurang nangis kan. Cuma dia nak susu je. Dan terima kasih jugalah kat Umi Haris yang menjaga Haris. Dan lagi satu, harapan juga semoga Haris jadi anak yang yang berjaya nanti insyaAllah. Hafal Quran, orang yang hafiz, alim, da'i, orang yang dapat bagi masa untuk usaha agama insyaAllah. Okay, soalan untuk sayang pula. Okay, so soalan untuk Umi, kita nak tanya apa? Empat. Tadi sayang bagi 4 2, 3, 4. Dia nak tanya apa? Okay, tak ada apalah. Nak tanya satu lah. Apa yang saya rasa berbeza sebelum kahwin dengan selepas kahwin? Berbeza? Ni bukan cerita jadi isteri, jadi mak ke tak. Maksudnya apa beza? Atau kita kata apa rutin. Maksudnya tabiat sebelum kahwin dengan dah kahwin. Yang berasa beza. Beza kewangan lah sebelum kahwin dengan lepas kahwin. Sebelum kahwin freedom. Macam yelah, kita tak ada komitmen. Lepas tu kita tak ada suami. Kita pun bawah tanggungan mak ayah. Lepas tu macam Umi pun ada buat bisnes. So bila duit tu dapat untung kan, memang enjoy macam tu lah. Lepas tu macam tak pandai urus sangat lah duit tu kan. So bila dapat je duit, sekejap je dah habis. Bila lama-lama perasan mana pergi duit semua tu, dah tak ada. Nak cakap barang tak nampak sangat barangnya. Banyak beli shopping benda yang macam yang tak ni lah, macam bukannya benda yang bernilai macam emas apa semua, tak. Tapi macam cepat je habis. Tapi lepas kahwin alhamdulillah kewangan tu tersusun dan terjaga sikit pengurusan kewangan tu. Sebab Abi memang jenis particular bab duit. Dulu mula kahwin kan, masa setahun pertama hidup sama kan, Umi honestly lah Umi rasa macam Abi ni seorang yang kedekut. Seorang yang kedekut tau. Tapi bila lama-lama perasan dia punya kedekut tu bukan kedekut tau. Dia bukan sampai tahap yang tahu catering yang sampai Umi nak apa-apa dia tak bagi, tak. Cuma dia akan benda tu perlu tak? Macam Umi nak minta makanan, makanan tu ada duit, dia beli. Makanan tu perlu tak? Contoh kalau mahal sangat benda tu tak
macam tak berhasiat, okey dia tak beli. Tapi sebab Umi ni jenis dulu nak apa-apa dapat. So bila dah kahwin tu kan macam banyak benda macam ditapis-tapis, rasa macam berikut lah lelaki aku ni macam tu lah. Tapi lama-lama baru perasan macam dia sekarang ni dah hampir 3 tahun kahwin, perasaan yang oh bagus dapat suami macam ni, pandai urus ni. Sebab bila kita dah lagi-lagi tengah PKP ni kan, rasa macam ya Allah untungnya macam kalau dah dulu ikut Umi punya nafsu nak tu nak ni semua benda nak ni food hunting lah, apa benda lah, beli baju itulah inilah. Mungkin dah kita orang akan terdesak dan desperate lah waktu ekonomi tengah gawat macam ni. Tapi alhamdulillah Abi dia jenis kedekut dia tu bagus lah. Dia bukan kedekut, dia penjimat. Macam ni? Penjimat. Tapi bila ada rezeki lebih, alhamdulillah, dia akan tak payah tanya pun dia akan beli. Dia akan belikan makanan sedap-sedap, macam-macam, tiba-tiba bagi barang apa semua kan. Tapi bila tengah macam okey dia kata bulan ni kurang sikit dapat, meniaga kurang sikit dapat untung apa semua, dia kata tak apalah hold dulu apa semua kan. Tapi biasalah kita kan dari dulu nak apa dapat. So kadang-kadang hati tu macam memberontak. Tapi makin lama makin kita belajar. Sebenarnya perkahwinan kita kena berbincang dan betul ansur. Okey, kalau Abi tak bagi, dia kena terangkan kenapa tak boleh. Kenapa tak boleh? Oh bukan sekarang, bukan dia tak boleh langsung macam tu. Nanti dia akan explain bukan macam tu, bukan dia tak nak bagi. Macam tu kita akan faham lah. So dia kena banyak memahami lah. Perkahwinan ni dia seronok bila masing-masing tahu tanggungjawab masing-masing. Contoh macam suami dia tahu tanggungjawab dia, bukan sekadar macam penuhkan apa isteri nak, tapi dia tahu juga oh apa yang patut dia buat untuk kekalkan keluarga tu, macam kewangan keluarga, macam apa masa depan keluarga. Betul, Umi pun kenalah tahu tanggungjawab sendiri pada suami, pada anak. So insya-Allah akan jadi bahagialah sebab masing-masing tahu tanggungjawab masing-masing. So itulah beza dia dari segi yang paling nampak tu memang dari kewangan dan pengurusan kewangan. Sebab Umi memang fail. Sebab pengurusan kewangan tu memang fail, ya Allah, memang. Kalau lah dapat suami jenis perangai macam ni, insya-Allah lah duduk bawah kolong dah kot. Okey, tu soalan pertama. Tak nak komen. Sebab memang jelah kita faham lah perempuan kan, dia ada nak tu nak ni. Tapi bukanlah kita tak nak bagi, tapi sebab kita rasa belum masa yang sesuai. Kadang sebab tu lah benda, contoh macam kita orang ada selisih faham, bukan pasal apa pun, pasal benda basic. Barang rumah, benda yang macam basic. Itu je. Kadang benda tu tak perlu digaduhkan pun, tapi macam tu lah. Kadang-kadang tu yang bergaduh tu bagus. Kadang-kadang bukan bergaduh tu lagi kita kenal. Mana ada orang yang kahwin tak pernah bergaduh. Sebab kita kan duduk tidur sama, satu bilik, satu bantal, macam satu katil. Lepas tu duduk serumah. Kita hari-hari dengan dia tau. Kalau kita kahwin 3 tahun, 4 tahun sampai 10 tahun pun hari-hari menghadap muka dia, dia menghadap muka kita. Mustahil tak ada gaduh, mustahil. Even kita dengan parents pun ada gaduh, dengan kawan walaupun contoh macam kawan terlalu rapat pun kita akan gaduh juga. Mesti ada gaduh juga. So tipulah kalau cakap terlampau bahagia. Contoh kalau korang jumpa pasangan yang paling sweet, family yang paling sweet, korang kata macam dia ni tak nampak pernah gaduh. Mungkin dia ada gaduh tapi dia tak akan tunjuk. Benda tu tak perlu ditunjuk sebab tu, semua orang akan alaminya. Kita orang pun kalau perasan, sebenarnya kita orang tak ada cerita yang negatif dekat IG. Yalah sebab ada semua orang kata semua benda nak tunjuk dekat IG. Tapi bagi kita orang, tak semua benda kita akan share. Kita orang hanya share benda yang positif lah. Contoh macam kita ada sharing amalan ke, ataupun kita buat apa rutin kita. Tapi benda yang gaduh-gaduh takkan kita nak cerita kan. So nak bagi tu semua orang melalui fasa ni. Tapi bukanlah bermakna gaduh bertumbuk, tak. Kita orang tak adalah bertumbuk apa, tak ada. Cuma biasalah. Dia kadang-kadang bukan gaduh lah, dia macam nak perhatian je, macam rajuk macam tu. Lepas tu nanti pujuk. Bila pujuk balik, kat situ lah kita akan eratkan hubungan balik. Kadang-kadang tu macam kita protes, adalah hati kita tak puas. Bila kita macam merajuk sikit tu, okey, suami akan tahu. Oh rupanya dia nak ni. Kadang tu kita, biasalah perempuan kan, kadang tu dia tak nak lah semua benda dia cakap. Dia mengharapkan suami dia faham. Tapi suami, di sebalik seorang perempuan yang marah, ada seorang lelaki yang tak tahu apa salah dia. Macam tu kan.
Okay, so soalan kedua nak tanya sayang, tadi apa soalan dia? Apa beza kan? Okay, soalan kedua, apa cabaran sayang selepas kahwin? Cabaran Yang saya rasa susah lah. Dari segi Tak kisah apa-apa. sayang memang jenis tak pandai urus duit satu. Lepas tu urus masa satu. Bila dah kahwin kan, dah ada anak lagi masa tu semua orang ada 24 jam yang sama. Tapi kalau kita tak pandai urus, memang rasa macam tak cukup, masa tu tak cukup. So cabaran dia adalah cabaran dia nak urus masa tu. Bila nak urus tapi betul lah, kalau Mi cakap itu jawapan dia, nampak lah. Sebab macam Umi memang fokus dia lagi ada cabaran pegang phone lah bila dah ada anak ni. Kadang tu kita nak kalau saya kerja pun tengoklah anak macam tu. Dia bukan boleh lama-lama bila kita dengan phone kan. Kita kerja kita dengan phone kadang kan. Tengok nak record video ni pun punyalah struggle. Tak apalah dia pergi main sana. Ni. Jom. Lepas tu? Dapat. Okay, so dari segi cabaran masa tu nampak sebenarnya macam Umi memang platform dia IG, Instagram. So memang dia akan ada banyak lah dekat Instagram tu, dekat IG story. Sebab tu salah satu sebab sumber pendapatan kita orang. Rezeki. So kita faham lah cabaran tu. Okay, soalan yang ketiga, cuba saya cerita cerita apa Cerita apa? Okay, harapan sayang pula. Dia dah mula dah, dia dah lama kot. Kemudian nak habis dah, Okay, dah habis. Sabar. Okay. Okay, harapan semoga bang. Akan anak ni kecil lagi, so semakin besar anak semakin banyak kerisauan, semakin banyak pengalaman. So sebagai parents yang newbie, so harap kita sabar lah, kita berdua sabar, sabar layan anak. Okay, keluarga kita sentiasa di bawah lindungan Allah. Okay, so itu harapan saya lah. Semoga bahagia hingga ke jannah. Yelah, semoga abang pun sama lah. Kadang-kadang kita jaga baby ni kadang ada perasaan yang lagi kita penat lah. Tadi kita penat, tak cukup rehat kan. Waktu tu kita rasa macam nak marah, nak pukul. Ada perasaan tu tapi so far kita tak buat lagi. Tak ada buat, insyaAllah lah. Kerana tu normal. Ujian lah, ujian. Stress kan. Tapi kita kena kawal, okay, kita kena perlukan each other. Contoh macam kalau Umi tengah stres, tengah tak cukup rehat, Umi akan bagi ke Abi. Tak boleh handle baby waktu kita tengah marah, kita tengah penat, jangan. Itu yang nanti takut. Takut kita tak perasan kita terbuat something. Okay, Haris. So Abi minta maaf. Okay, selamat Hari Raya. Maaf saya dah batin, okay? Geng. Clap. Okay, so kita dah sampai ke ujungnya. Terima kasih kepada anda yang tengok kita orang punya video sampai habis. Kalau ada soalan boleh tanya dekat ruangan komen. Okay, nanti kita, Umi akan letak ask question. Korang tanya apa, lepas ni kita akan jawab soalan mengikut apa yang ditanya. Followers pula, okay? So kalau korang ada soalan, korang boleh tanya kat bawah. Dan tanyalah apa yang korang nak tanya, mengikut kita punya bidang lah. Janganlah tanya yang kita tak tahu. Contoh apa yang susah kan, pasal engineering kan, kita tak tahu. Benda kita tahu lah. Okay, so terima kasih kepada korang yang join. Okay, so Haris, say goodbye. Jumpa. Bye, Assalamualaikum. Alamak, nampak pusat dia lah. Alamak, nampak pusat ya. Alamak, ini pusat dia. Ini pusat ya. Okay. So okay, tak apa. So kita jumpa lagi insyaAllah. Dan doakan kita orang akan cuba konsisten buat video di YouTube channel Blessing Harta 94. Banyak lagi sebenarnya video. Okay, dan sebelum terlupa, insyaAllah kita orang akan Selamat Hari Bapa. kita orang akan upload juga video-video yang kita orang dah pernah buat tapi kita tak sempat upload lagi, insyaAllah. So harap korang boleh support lah time PKP ni kan. Duduk rumah, kita akan ni lah. Sengit-bengit dah nikah. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.